السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kita baca selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. آمين 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 يا رب العالمين. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran ke hadrat Ilahi kerana dengan izin daripadanya, alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini sama-sama kita dapat bertemu, sama-sama kita dapat berkumpul di masjid kita ini, dapat kita menunaikan salat fardu subuh secara berjemaah. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dengan kelapangan waktu yang ada selepas subuh ini, sama-sama kita dapat manfaatkannya dengan kita menghadiri majlis ilmu kita pada pagi ini. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ketaatan yang kita lakukan kepadanya. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita dalam majlis ilmu pada pagi ini, mudah-mudahan kita mendapat doa kerahmatan, doa keampunan, doa kebaikan daripada para malaikat
yang mendoakan para penuntut ilmu, yang mendoakan orang-orang yang hadir dalam majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita sama-sama akan dapat meneruskan rutin kita dalam menghadiri majlis-majlis ilmu yang diadakan. Mudah-mudahan juga kita akan dapat sama-sama menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat kepada perintahnya sehinggalah ke penghujung usia kita, sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan kita semua husnul khatimah, pengakhiran yang baik. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menghimpunkan kita semua bersama-sama dengan orang-orang yang beriman di dalam syurganya di hari akhirat nanti, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, seperti biasa, untuk pagi Sabtu ini kita akan membaca kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Al-Arba'in, 40 hadis An-Nawawiyah yang dihimpunkan hadis-hadisnya oleh Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih. Nama sebenar Al-Imam An-Nawawi selalu kita sebut Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, terkenal dengan panggilan An-Nawawi kerana dinisbahkan kepada tempat kelahiran beliau yang bernama Nawa, iaitu salah sebuah wilayah di Damsyik, Syria. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pada kuliah yang lepas kita sampai kepada hadis yang ke-22. Hadis yang ke-22 iaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Pada kuliah yang lepas, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita dah cerita sedikit berkenaan dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan hadis yang ke-22 ini, iaitu Jabir bin Abdullah. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung sedikit lagi cerita berkenaan dengan sahabat Nabi ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil tauladan, mengambil pengajaran daripada kisah sahabat ini, dan kita dapat mencontohi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Mereka adalah manusia yang terbaik yang ada di atas muka bumi ini, seperti mana sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, yang bermaksud sebaik-baik manusia adalah manusia-manusia yang hidup di kurun aku, di zaman aku. Mereka tidak lain dan tidak bukan adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa sahabat-sahabat Nabi ini adalah sebaik-baik manusia yang ada di atas muka bumi ini? Kerana mereka semua mendapat didikan langsung, didikan terus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pada kuliah yang lepas kita dah sebutkan bahawa Jabir bin Abdullah bin Amru bin Haram radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayahnya juga merupakan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Jadi Jabir ini beliau masuk Islam bersama-sama dengan ayahnya, kan? Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah lagi, beliau telah masuk Islam bersama-sama dengan ayahnya, kan? Jabir ini Al-Ansari, orang Madinah.
Sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah lagi, dia dah masuk Islam dah. Kan? Dan beliau juga hadir pada perjanjian Aqabah yang kedua yang berlangsung di Mina, bersama-sama dengan ayahnya. Dan kita dah sebutkan pada kuliah yang lepas bahawa ayahnya Abdullah bin Amr bin Haram Al-Ansari ini syahid dalam peperangan Uhud. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Ketika itu Jabir tidak turut serta dalam peperangan Uhud. Kerana usianya yang masih kecil dan ayahnya menyuruhnya untuk menjaga adik-beradik perempuan dia. Kan? Jabir bin Abdullah ni dia ada 9 orang adik-beradik perempuan. Kan? Maknya dah meninggal lah. Jadi bila mana ayahnya nak pergi berjuang dalam peperangan Uhud, pada mulanya Jabir nak ikut, kan, tetapi ayahnya tak bagi. Dan ayahnya mewasiatkan kepada dia supaya kalau apa-apa berlaku, maka akan ada orang yang menjaga adik perempuannya tadi tu, yang 9 orang. Dan sebelum ayahnya pergi pada peperangan Uhud, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ayahnya berpesan kepada dia. Dan ayahnya kata, aku dapat rasakan bahawa aku akan mati dalam, ataupun aku akan syahid dalam peperangan Uhud. Kan? Jadi, aku wasiatkan kepada engkau, yang pertama, aku ni ada hutang. Banyak hutang, minta tolong bayar. Kan, sebab adik-beradik ramai 10 orang, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kan, maka antara wasiatnya, kalau aku syahid, kalau aku mati, bayar hutang. Dan yang kedua, kalau aku mati, minta tolong jaga adik-beradik perempuan engkau, wahai Jabir. Kan, dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, apabila berlakunya peperangan Uhud, maka memang betul Abdullah bin Amr bin Haram ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, antara golongan awal yang syahid. Kan? Dalam peperangan Uhud, tuan-tuan, seramai 70 orang sahabat Nabi SAW yang gugur syahid. Kan? Jadi antaranya adalah ayah kepada Jabir ini. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sambungan kisah Jabir ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pada pagi ini adalah berkenaan dengan macam manakah Jabir ini menyelesaikan hutang ayahnya. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, selesai daripada peperangan Uhud, kan, selesai daripada dikebumikan jenazah ayahnya, dan kita telah ceritakan pada kuliah yang lepas, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bagaimana Jabir ini pada mulanya ayahnya itu dikebumikan satu liang lahat dengan seorang lagi sahabat Nabi SAW. Dan 6 bulan selepas itu Jabir minta kepada Nabi SAW untuk alihkan jasad ayahnya itu ke lahat ataupun ke tempat yang lain, dan dibenarkan oleh Nabi SAW, kan. Dan apabila dialihkan itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, 6 bulan selepas dikebumikan itu, selepas masa dikebumikan itu, maka bila digali semula, kan, maka jenazah ayahnya tadi itu tidak hancur. Kan, Jabir kata, apabila aku keluarkan ataupun aku gali kembali kubur ayah aku itu, kan, aku dapati bahawa jasad ayah aku itu seperti baru dikebumikan. Kan? Jadi ini adalah kelebihan orang-orang yang mati syahid itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Selepas daripada itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, selepas daripada peperangan Uhud itu, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu pun
dia memikirkan cara bagaimanakah nak membayar hutang ayahnya yang banyak itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Ayahnya tidak meninggalkan apa-apa harta. Dan dia juga adalah bukannya seorang yang berharta. Budak lagi, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Belasan tahun. Maka apa yang dia buat? Yang ada adalah kebun kurma. Kan, kebun tamar peninggalan ayahnya. Itu pun tak banyak, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kalau nak bayar hutang memang tak cukup, kan. Jadi apa yang dibuat adalah Jabir bin Abdullah ini pergi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta pertolongan, kan, minta pendapat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, setengah riwayat mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi jumpa dengan pemiutang itu. Kan? Pergi jumpa dengan orang yang beri hutang kepada ayah Jabir ini, kepada Abdullah bin Amr bin Haram ini, tuan-tuan. Kan? Minta supaya diberikan masa, diberikan tempoh untuk membayar hutang, kan? Dan ada juga permintaan daripada Nabi SAW supaya maksudnya hutang itu dihapuskan. Sebab Jabir ini orang yang susah, kan? Mempunyai adik-beradik yang ramai, perlu meneruskan kehidupan, kan? Jadi diminta oleh Nabi SAW kepada pemiutang ini. Dikatakan, ada yang mengatakan yang memberi hutang ini adalah orang-orang Yahudi itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kan. Jadi pemiutang ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, maksudnya mereka tidak mahu untuk menolong Jabir ini, kan. Maksudnya mesti kena bayar. Dan mesti kena bayar dalam tempoh yang segera, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Maka sudah tidak ada jalan lain lagi, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Maka Nabi SAW pun perintahkan kepada Jabir untuk memetik buah kurma yang ada di kebun ayahnya tadi itu, di kebun peninggalan ayahnya, kan. Petiklah berapa buah kurma yang ada, kan. Maka Jabir pun segera melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kembali dengan beberapa bakul kurma, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Jabir untuk memanggil semua yang memberi hutang kepada ayah Jabir. Nabi kata, pergilah panggil semua pemiutang ini. Panggil, kan, dan bawa mereka ke sini, kan. Dan bersama-sama dengan Nabi tadi tu ada kurma yang Jabir bawa datang daripada kebun ayahnya tadi tu. Yang kalau dibilang, tuan-tuan, memang tak cukup untuk bayar hutang tadi itu, kan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, jadi selepas daripada Jabir bin Abdullah memanggil semua orang-orang yang memberi hutang kepada ayahnya itu, kan, mereka semua datang di hadapan Nabi SAW. Maka Nabi SAW pun menyuruh Jabir membungkus kurma tadi tu, kan, mengikut kadar yang Jabir ini, kadar hutang itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Orang ni berapa kilo contohnya, kan, orang ni berapa kilo, dibuat oleh Jabir radhiyallahu anhu, kan. Nabi kata timbanglah dan bayarkan kurma-kurma ini untuk menebus hutang ayahmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Jabir, kan. Maka Jabir pun buat seperti mana yang diperintahkan oleh Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Kan, walaupun dia kata dalam hati dia terfikir, memang tak cukup kan, tapi dia buat saja. Jabir pun menimbang kurmanya dengan hati yang berdebar-debar kerana takut kurmanya tidak cukup. Namun anehnya, hingga hampir habis ia membayarkan kurma itu kepada mereka, kurma itu masih cukup. Bahkan saat semua orang mendapatkan kurma, kurma milik Jabir ternyata tidak berkurang sedikit pun. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ini mukjizat Nabi SAW. Kan? Dikatakan dalam riwayat yang lain, Nabi SAW berdoa. Kan? Bila Jabir bawa datang kurma tadi tu, Nabi SAW berdoa dan suruh Jabir bin Abdullah itu untuk menimbang kurma-kurma tadi tu dan bayar semua hutang-hutang tadi tu, tuan-tuan. Ada setengah riwayat mengatakan Nabi SAW dia pergi ke kebun Jabir itu. Pergi ke kebun Jabir, dia tafa, dia pusing di kebun Jabir itu. Kan? Kemudian disuruh Jabir petik semua buah setakat mana yang ada. Kan? Kemudian ditimbang, dibayar semua hutang-hutang itu, tuan-tuan. Dan selesai semua hutang yang ayahnya berhutang kepada pemihutang tadi tu, tuan-tuan. Jadi ini merupakan mukjizat Nabi SAW. Kurma yang sedikit, tuan-tuan, kan, apabila dibacakan doa oleh Nabi SAW menjadi banyak, sehingga kan dapat menyelesaikan kesemua hutang yang dihutang oleh ayah Jabir radhiyallahu anhu. Dan yang ajaibnya lagi, masih ada lagi berbaki, tuan-tuan. Kan, masih ada lagi berbaki kurma itu yang boleh dimanfaatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu untuk menyara adik-beradik perempuannya yang 9 orang tadi tu. Dan selepas itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ada lagi satu wasiat. Kan? Wasiat menyelesaikan hutang tadi tu dah selesai dah. Kan? Pertolongan, hasil daripada pertolongan Nabi SAW, kan? Dan mukjizat Nabi SAW. Sudah pastilah mukjizat Nabi itu semuanya berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan yang satu lagi, wasiat ayahnya tadi itu adalah untuk menjaga adik perempuannya yang 9 orang tadi. Kan? Adik-beradik perempuannya. Jadi, apa yang dibuat oleh Jabir radhiyallahu anhu disebut dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari. Kan? Al-Imam Al-Bukhari, saya bacakan dia punya terjemahannya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan bahawa Jabir bin Abdullah pernah menceritakan bagaimana baginda cuba menyelidiki keadaan hidupnya. Kan? Dalam perjalanan pulang ke Madinah selepas peristiwa Fathu Makkah, Rasulullah SAW memerhatikan Jabir sedang menunggang unta yang biasa digunakan untuk mengangkat air. Unta itu kelihatan sangat lesu, letih dan lemah untuk melangkah. Kan? Jadi ini satu cerita, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, apabila kaum muslimin itu balik daripada satu peperangan. Di sini ditulis balik daripada Fathu Makkah, pembukaan kota Mekah. Ada setengah riwayat mengatakan dalam satu peperangan, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Dan ketika itu Nabi SAW melihat unta Jabir ini melangkah dengan langkah yang lemah, perlahan. Kan? Unta yang digunakan oleh Jabir ini adalah unta yang lemah. Kan? Perlahan langkahnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Sehingga kan tertinggal Jabir ini, tuan-tuan. Kan?
Unta sahabat-sahabat yang lain semua dah ke hadapan. Sebab apa? Sebab unta yang digunakan oleh Jabir ini adalah unta yang biasa digunakan untuk mengangkut air. Kan maksudnya bukanlah unta yang biasa digunakan untuk berjalan jauh. Kan? Jadi dia ni orang susah, kan? Dia tidak ada unta selain daripada unta ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi Nabi SAW pun bertanya kepada Jabir, apa yang terjadi kepada unta ini, kan? Kenapa unta kau lemah, wahai Jabir? Jabir pun menjawab, unta ini memang sudah semakin uzur ya Rasulullah, kan? Kemudian Nabi SAW pun memperlahankan langkah untanya, kan? Tengok Nabi SAW ni, dia adalah seorang Nabi, seorang pemimpin yang begitu mengambil berat kepada sahabat-sahabat baginda. Walaupun dia seorang Nabi, walaupun beliau adalah seorang pemimpin, kan? Tengok dia, Nabi SAW ini, beliau menunggu sahabat, kan? Dia tak adalah terus jalan ke hadapan, kan? Tengok dulu sahabat, mana sahabat yang tertinggal itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kan? Jadi Nabi SAW pun perlahankan untanya pergi ke Jabir. Pergi kepada Jabir. Apabila sudah berada betul-betul di belakang unta Jabir, Nabi SAW cuba menolak dan mendorong unta itu. Unta itu pun mula berjalan laju, ia memintas unta-unta yang lain, kan? Jadi ini pun mukjizat Nabi SAW. Apa yang Nabi SAW buat? Nabi pergi kepada unta Jabir itu, Nabi tepuk di belakang, kan? Tepuk di belakang unta Jabir itu, tuan-tuan, kan? Jadi Jabir cerita, selepas Nabi SAW mengetuk di belakang unta Jabir itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, selepas daripada itu, untanya tadi itu terus berjalan dengan sangat laju sehinggalah memintas unta-unta sahabat-sahabat Nabi yang lain, tuan-tuan. Ini pun mukjizat Nabi SAW, kan? Jadi Jabir ini adalah seorang sahabat, antara sahabat yang banyak sekali menyaksikan mukjizat-mukjizat Nabi berlaku di hadapan mata. Lepas ni kita akan ceritakan lagi, tuan-tuan. Ada beberapa kisah, semuanya adalah berkenaan dengan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas beberapa ketika baginda bertemu lagi dengan Jabir, lalu bertanya, bagaimana untamu sekarang? Jabir menjawab, ia semakin baik. Sebelum ini ia ada masalah pada kakinya, kan? Jadi seterusnya Rasulullah SAW mengesyaki Jabir dalam kesusahan. Jika tidak, masakan dia masih menggunakan khidmat untanya yang uzur itu. Namun baginda masih cuba menduga. Maukah kamu menjualnya kepada aku? Tanya Rasulullah. Kan? Jadi Nabi SAW pun bila tengok Jabir ini seakan-akan ada masalah, kan? Sebab menggunakan unta yang dah sakit. Nabi pun tanya dia. Tanya kepada Jabir, wahai Jabir, hendakkah engkau menjualkan unta ini kepada aku? Kan? Sebenarnya Nabi SAW nak tolong dia, kan? Nak tolong Jabir ni. Sebab bila Jabir jual untanya tadi tu, kan, Jabir akan mendapat duit, kan? Dan boleh mungkin boleh beli unta yang baru, ataupun dengan duit itu dia boleh tolong untuk menyara adik-beradik perempuan dia tadi tu. Jadi Jabir pun menjadi serba salah untuk menolak permintaan baginda, kan? Apa tidaknya itulah satu-satunya unta yang dimilikinya. Dengan unta itulah dia mencari rezeki.
Namun untuk menolak permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suatu yang amat mustahil baginya. Lalu dia pun menjawab, boleh saja wahai Rasulullah. Kan, jadi akhirnya Jabir pun dia bersetuju untuk menjual untanya tadi tu. Kan, ini masih lagi dalam perjalanan balik daripada peperangan menuju ke Madinah, tuan-tuan. Kan, setelah dipersetujui harganya, maka berlakulah jual beli itu dengan penyerahan tangguh setelah sampai di Madinah kelak. Kan, jadi Nabi SAW beli unta Jabir itu ketika masih lagi dalam perjalanan. Kan? Jadi pembelian ini dilakukan secara bersyarat. Syaratnya akan dijual, akan diserahkan unta ini setelah mana sampai ke Madinah. Kan? Maksudnya Jabir masih lagi boleh gunakan untanya tadi tu sampai ke Madinah, barulah dia akan menyerahkan unta yang dibeli oleh Nabi SAW tadi tu kepada Nabi, kan. Dan dalam perjalanan itu juga Jabir memberitahu kepada Nabi SAW, dia baru saja berkahwin, kan. Ini adalah salah satu sifat mulia Jabir. Biarpun baru sahaja berkahwin, namun dia tetap menyahut seruan jihad. Ini sifat para sahabat, tuan-tuan. Kan? Rupa-rupanya, tuan-tuan, Jabir ini baru berkahwin. Kan? Walaupun baru berkahwin, kan? Dia masih lagi turut serta bersama-sama dengan Nabi SAW dan juga para sahabat untuk berperang, untuk pergi berjihad. Kan? Maksudnya tak ada tempohnya untuk berbulan madu, tak ada. Kan? Kalau kita, tuan-tuan, baru kahwin, kan, tak adanya kita nak pergi berperang. Bukan pergi bekerja, tuan-tuan. Pergi berperang. Kan? Sudah tentulah kalau pergi berperang ni sama ada mati ataupun hidup. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah ini. Kan? Betapa hebatnya sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajmain. Kan, walaupun baru berkahwin tetapi masih tetap untuk pergi berjihad bersama-sama dengan Nabi SAW. Jadi ketika dalam perjalanan tadi itu, dia bagi tahu kepada Nabi bahawa dia baru berkahwin. Kan? Tujuannya memberitahu kepada Nabi bahawa dia baru berkahwin adalah kerana hendak meminta izin daripada baginda SAW untuk meninggalkan rombongan dan bergerak cepat menuju ke Madinah. Lalu Nabi SAW pun mengizinkan. Kan? Dia bagi tahu Nabi, dia ni baru berkahwin sebab apa? Sebab dia nak cepat kan balik ke Madinah. Dia minta izin kepada Nabi, ya Rasulullah, boleh tak untuk aku pergi dulu? Kan? Maksudnya tidak bersama-sama dengan rombongan Nabi dan para sahabat. Nak cepat-cepat sampai ke Madinah. Kan? Sebab apa? Sebab dia baru berkahwin. Lalu diizinkan oleh Nabi SAW. Dan sebelum itu Nabi SAW sempat bertanya kepada Jabir. Kan? Nabi kata apa? Nabi tanya apa? Nabi tanya, atazawwaju ataupun tazawwajta bikran am sayyiban? Nabi kata, adakah orang yang kamu kahwini itu anak dara ataupun janda? Kan? Nabi kata, engkau kahwin dengan siapa? Kahwin dengan anak dara ataupun janda? Kan? Lalu Jabir pun menjawab, sayyiban. Kan Jabir kata, aku kahwini janda. Kan? Dikatakan nama isterinya Suhailah binti Muawwiz. Suhailah binti Muawwiz. Kan? Seorang janda yang dikahwini oleh Jabir radhiyallahu anhu. Maka Nabi SAW pun bertanya lagi, halla tazawwajta bikran tula'ibuha wa tula'ibuki wa tula'ibuka? Nabi tanya,
kenapa engkau tidak berkahwin dengan anak dara? Kamu boleh bergurau senda dengannya, dan dia juga boleh bergurau senda denganmu, kan? Nabi kata, kenapa engkau tak kahwin dengan anak dara? Kalau kahwin dengan anak dara, kan, maksudnya anak dara ni muda, kan, boleh bergurau senda, kan? Maka dijawab oleh Jabir radhiyallahu anhu, kan, Jabir jawab, aku berkahwin dengan janda sebab bila berkahwin dengan janda ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, janda ini ataupun orang yang dah pernah berkahwin, kan, orang yang dah pernah ada keluarga, orang yang dah pernah ada isteri. Jadi orang yang dah ada pengalaman, kan, yang dah pernah berkahwin ini ada pengalaman untuk menjaga ahli keluarganya, kan. Jadi oleh kerana itulah Jabir ini berkahwin dengan janda, kan. Sebab apa? Sebab dia ada adik-beradik perempuan yang ramai, kan. Dia takut kalau dia berkahwin dengan anak dara, kan, dengan orang yang masih muda, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dia takut isterinya tadi tu, anak dara ni tadi tu, tak reti untuk menjaga adik-beradik perempuannya. Jadi dia pun mengambil keputusan untuk berkahwin dengan janda, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Ini pun satu pengorbanan yang dilakukan oleh Jabir ini, kan, sanggup berkahwin dengan janda, kan, dengan orang yang lebih tua umurnya berbanding dengan dia, semata-mata untuk menjaga adik-beradik dia yang ramai tadi tu. Kan, jadi ini jawapannya. Dia kata, ya Rasulullah, ayah aku telah meninggal dunia, kan, syahid dalam peperangan Uhud. Oleh itu aku perlu memelihara adik-adik perempuan yang masih kecil. Sekiranya aku mengahwini anak dara, mungkin adik-adik aku tidak akan hormatinya kerana faktor usia yang tidak jauh daripada usia mereka, kan. Isteri saya juga tidak akan mampu berperanan sebagai pendidik kepada mereka. Dengan sebab itulah aku kahwini janda yang sudah berpengalaman mengurus rumah tangga dan mampu menjaga serta mendidik adik-adik aku, ya, kan. Jadi begitulah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pengorbanan Jabir bin Abdullah ini, sanggup. Dan diingat itu pesanan ayah, kan, pesanan ayahnya suruh bayar hutang dan suruh apa? Menjaga adik-beradik perempuannya tadi itu, kan. Jadi dia pun berkahwin dengan janda, kan, yang ada pengalaman untuk mendidik keluarga itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi berbalik kepada cerita yang Nabi SAW beli unta kepada Jabir tadi itu, kan. Jadi bila mana Jabir minta izin kepada Nabi SAW untuk pulang terlebih dahulu ke Madinah, Nabi SAW mengizinkan, kan. Dan Jabir pun pulang segera ke Madinah. Selepas daripada itu Nabi SAW pun sampai ke Madinah. Bila mana Nabi SAW sampai ke Madinah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Nabi SAW pun menyerahkan bayaran harga unta seperti yang dipersetujui dalam perjalanan beberapa hari sebelum itu. Nabi SAW pun bayar duit kepada Jabir, kan. Dan Jabir pun menyerahkan untanya kepada Nabi SAW, kan. Jadi bila Jabir menyerahkan unta kepada Nabi SAW, apa yang Nabi SAW buat? Nabi SAW pun kembalikan semula unta yang dibeli daripada Jabir itu, kembalikan semula kepada Jabir, tuan-tuan, kan. Kan, maksudnya bila Nabi SAW beli unta kepada Jabir, dah bayar duit,
kemudian dah dapat unta, kemudian Nabi SAW kembalikan semula, hadiahkan semula unta itu kepada Jabir. Tengok tuan-tuan, betapa mulianya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupa-rupanya Nabi sallallahu alaihi wasallam nak tolong Jabir. Bukanlah maksudnya Nabi itu hendak nak beli sangat unta tu kan. Cumanya Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi duit kepada Jabir radhiyallahu anhu. Akhirnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Jabir dia dapat duit jumlah unta yang dijual kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dapat untanya tadi tu. Jadi inilah mulianya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengambil berat kan, mengambil berat berkenaan dengan kehidupan sahabat-sahabat baginda kan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu Jabir ini orang yang susah dan mempunyai banyak tanggungjawabnya kan, untuk menjaga isterinya kan, dan juga menjaga adik-beradik perempuannya tadi tu yang berjumlah 9 orang. Jadi selesai tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah berkenaan dengan cerita Jabir melangsaikan hutang ayahnya dan juga menjaga adik perempuannya. Dan ada satu lagi kisah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita ringkaskan, iaitu berkenaan dengan makanan yang sedikit menjadi banyak, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Juga berkenaan dengan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cerita ini berlaku ketika berlakunya peperangan Khandaq itu. Kan, peperangan Khandaq adalah satu peperangan yang berlaku di Madinah. Kan? Khandaq itu maksudnya parit, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Pada peperangan tersebut, kaum muslimin itu, mereka itu dikepung ataupun diserang oleh orang-orang musyrikin Mekah dan juga beberapa kumpulan. Kan? Sebab itu dipanggil juga peperangan ini dengan peperangan Al-Ahzab. Kan? Ahzab. Selalu kita baca dalam takbir raya tu tuan-tuan. Kan? Wa hazamal ahzaba wahdah itu. Mengalahkan golongan-golongan ataupun kumpulan-kumpulan bersekutu. Sebab apa disebutkan Al-Ahzab? Sebab Ahzab ini maksudnya kumpulan-kumpulan. Kan? Sebab dalam peperangan Ahzab, golongan-golongan orang-orang musyrikin mereka bergabung tenaga dengan Yahudi yang berada di Madinah dan juga orang-orang munafik dan juga beberapa kumpulan tuan-tuan. Mereka bergabung untuk menyerang Madinah. Kan? Jadi ketika peperangan Al-Ahzab ataupun peperangan Khandaq ini, mereka orang-orang Islam itu tuan-tuan yang berada di Madinah diserang dengan kumpulan yang besar, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dengan gabungan yang besar, gabungan kumpulan yang besar. Maka apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kan? Apabila Nabi SAW bermesyuarat dengan sahabat baginda, maka timbullah satu cadangan daripada Salman Al-Farisi, seorang sahabat yang berasal dari Parsi. Kan? Apa yang dikatakan oleh Salman? Salman kata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kami kalau di Parsi ini, kalau kumpulan musuh itu kumpulan yang kuat, dan kumpulan kami adalah kumpulan yang lemah, apa yang kami buat adalah kami akan menggali parit itu tuan-tuan." Kan? Maka apabila didengar oleh Nabi SAW cadangan yang dikemukakan oleh Salman Al-Farisi dan dipersetujui oleh semua sahabat tuan-tuan,
maka dilaksanakanlah kan cadangan Salman Al-Farisi. Maka kaum muslimin pun menggali parit yang sangat dalam dan luas, tuan-tuan. Kan? Dalam supaya apabila orang-orang musyrik, tentera-tentera kafir itu nak bila termasuk ke bawah itu, ke dalam parit itu, tak boleh lagi nak naik. Kan? Luas supaya mereka itu tak boleh untuk menyeberangi parit dari itu, tuan-tuan. Kan? Maka Nabi SAW dan para sahabat tentera Khandaq itu, tuan-tuan, pun menggali parit, tuan-tuan. Kan? Dan nak gali parit ni bukannya kerja yang mudah. Kan? Tanah, kan? Keadaan tanah di tanah Arab itu, tuan-tuan, bukanlah seperti mana tanah di tempat kita ni, tuan-tuan, yang lembut. Kan? Tanah yang sangat keras, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Tidak ada GCB, tidak ada alat-alat moden untuk menggali, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Maka dibuatlah, tuan-tuan, digali. Nabi SAW bersama dengan tentera Islam itu, kan, selama beberapa hari. Dikatakan 6 hari siap itu. Kan? Parit yang sangat dalam dan sangat luas. Jadi ketika inilah berlakunya cerita Nabi SAW bersama dengan Jabir. Kan? Jadi dikatakan 3 hari tentera Islam itu tidak makan, tuan-tuan. Kan? Tidak makan. Maka datanglah 2 orang sahabat Nabi SAW berjumpa dengan Nabi. Ya Rasulullah, kan, adakah engkau mempunyai makanan? Kan, dah 3 hari kami tak makan. Kan? Lalu 2 orang sahabat tadi tu diangkat, diselak bajunya, dilihatkan perutnya tadi tu dah diikat dengan 2 biji batu. Ada setengah riwayat mengatakan sebiji batu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kan? Jadi Nabi SAW pun melihat. Kan? Nabi SAW pun tidak menjawab apa yang dilakukan oleh Nabi. Nabi SAW pun angkat bajunya dan terlihatlah di perut Nabi pun berlaku benda yang sama. Kan? Bahkan di perut Nabi itu diikat dengan 3 biji batu, tuan-tuan. Lagi teruk, kan? Lagi dahsyat. Kan? Sebab apa diikat, tuan-tuan? Supaya batu tu diikat dengan kain itu, supaya ditekankan ke perut itu, supaya ruang perut itu menjadi kecil. Apabila menjadi kecil itu akan kurang rasa lapar itu, tuan-tuan. Kan? Dikatakan 3 hari. 3 hari 3 malam tak makan. Dengan kerja yang berat, menggali parit. Maka apabila Nabi SAW diangkat bajunya tadi tu, terlihat diikat dengan 3 biji batu itu, tuan-tuan, dilihat oleh Jabir radhiyallahu anhu. Kan? Jabir pun tengok, kemudian Jabir pun merasa dengan perasaan yang sangat sedih. Kan? Jabir pun minta izin kepada Nabi SAW untuk balik ke rumah. Kan? Untuk balik ke rumah, untuk tengok apakah makanan yang berbaki di rumah itu. Kan? Maka Jabir pun balik ke rumah, berjumpa dengan isterinya tadi itu. Kan? Yang janda tadi itu, Suhailah namanya, bertanya kepada isterinya, wahai isteriku, adakah berbaki apa makanan? Kan? Maka dijawab oleh isterinya tadi itu, wahai suamiku, tidak ada berbaki apa-apa makanan, melainkan ada seekor anak kambing. Kambing yang kecil, tuan-tuan. Kan? Ada di belakang rumah dan ada berbaki gandum. Gandum pun tak banyak, tuan-tuan. Kan? Dikatakan hanya ada lebih kurang 2 kilo sahaja. Kan? Gandum. Maka Jabir pun kata boleh. Kan? Maksudnya boleh untuk kita masak, kan, kambing ini dan gandum tadi itu. Dia pun menyuruh isterinya masakkan, dia sembelih kambing, kan, dia bersihkan dan disuruh isterinya masak. Dan ada sedikit gandum tadi itu, kan, isterinya tadi itu pun buat roti, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Maka Jabir pun siap sedia untuk pergi semula ke medan Khandaq
untuk menjemput Nabi SAW untuk makan. Kan? Jadi sebelum pergi, isterinya tadi tu berpesan kepada Jabir, wahai Jabir, wahai suamiku, jemputlah Nabi dan 3 ataupun 4 orang sahaja. Jangan lebih. Sebab makanan yang ada tak majak. Kan? Dikatakan di medan Khandaq itu ada 1000 orang. Kan? Maka Jabir pun ingat pesanan isteri dia tadi tu, dia pun pergi berjumpa dengan Nabi SAW. Kan? Dia jumpa dengan Nabi, bila berjumpa dengan Nabi, dia pun berbisik kepada Nabi. Kan? Kalau nak cakap kuat, takut orang lain dengar. Kan? Sebab makanan sedikit, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Dia pun berbisik kepada Nabi, wahai Rasulullah, aku nak ajak engkau, nak ajak engkau makan ya Rasulullah. Tetapi makanannya itu tidak berapa banyak. Kan? Hanya boleh 3-4 orang saja. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Nabi pun bertanya kepada Jabir, apa yang engkau masak? Kan? Jabir pun kata, adalah sedikit kambing yang kecil dan ada sedikit beberapa gantang gandum. Kan? Dan dijawab oleh Nabi. Nabi kata, ini banyak ni. Kan? Jadi Nabi SAW pun berdiri di medan Khandaq itu. Nabi kata, ya ma'syaral ansar wal muhajirin. Nabi kata, wahai sekalian ansar dan muhajirin, Jabir bin Abdullah mengajak kita semua untuk pergi ke rumahnya untuk makan. Kan? Terkejut Jabir bin Abdullah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kan, sebab makanan yang disediakan itu adalah kuantitinya sedikit, kan. Yang mana di medan Khandaq itu ada berapa orang? 1000 orang. Kan? Dan rumahnya pun tak adalah besar, kan. Dikatakan boleh masuk 4 ataupun 5 orang saja. Kan? Maka Jabir bin Abdullah pun dalam keadaan yang kelang kabut, dia pun segera kembali ke rumah. Sebelum dia nak balik ke rumah tu, Nabi SAW pesan kepada dia, wahai Jabir, makanan yang kau sediakan tadi tu jangan usik. Biar aku yang sentuh dahulu. Kan? Ini pesanan Nabi. Dia pun segera kembali ke rumah, berjumpa dengan isteri. Dia kata, wahai isteriku, habislah kita. Kan? Nabi SAW ajak semua orang yang ada di medan Khandaq itu. Kan? Yang berjumlah 1000 orang tadi. Kan? Dan isteri dia tanya balik kepada Jabir, wahai suamiku, adakah apa-apa pesanan yang diberikan kepada engkau? Jawab Jabir, ada. Kan? Nabi SAW pesan, jangan usik. Makanan yang dah siap ni jangan usik. Kan? Maka isterinya tadi tu, Suhailah tadi tu pun dia tahu. Ini mungkin akan ada mukjizat Nabi SAW. Maka tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kan, semua tentera Islam tadi tu pun datang ke rumah Jabir. Dan Nabi SAW pergi dahulu ke ke hidangan tadi tu. Nabi SAW sentuh dahulu, kan. Boleh jadi Nabi SAW membacakan doa. Kemudian Nabi SAW ceduk, kan, ceduk kuah tadi tu, kambing tadi tu, dan juga ambil gandum tadi tu, kan, roti tadi, kan. Dan Nabi SAW suruh masuk, kan, 4 orang dulu, 4 ataupun 5 orang masuk ke rumah Jabir makan. Kan, kita boleh bayangkan dengan 3 hari tak makan, tuan-tuan, kan, dengan buat kerja yang berat, kan, gali parit, bagaimanakah keadaan tersangat lapar, tuan-tuan, kan. Maka masuk 5 orang makan, kan. Makan tu bukan makan sikit-sikit, makan sampai kenyang, tuan-tuan, kan. Kemudian masuk lagi sehinggalah selesai semua sekali, tuan-tuan, kan. Tentera Khandaq itu menjamu selera di rumah Jabir itu, dapat makan kambing tadi tu dengan roti tadi tu, semua sekali dapat makan sehinggalah selesai, kan. Nabi SAW makan. Kemudian kata Jabir, masih ada lagi makanan itu, macam tak luak pun, kan. Kan. Dan Nabi SAW suruh
Jabir dan juga isterinya untuk makan. Kan? Dan Nabi berpesan, Nabi kata, fahdihi, fa'ahdihi. Kan? Nabi kata, engkau makan dan kalau ada baki lagi, yang baki tu bagi dekat dekat apa? Penduduk Madinah. Kan? Sebab yang dibagi makan tadi tu adalah tentera. Kan? Masih ada lagi penduduk-penduduk Madinah tadi tu. Kan? Kaum wanitanya, kan, orang-orang tua yang tidak ikut turut serta berperang tadi tu masih ada lagi yang belum makan, tuan-tuan. Nabi kata, engkau makan dah kenyang, bagi yang baki itu kepada kepada orang-orang yang lain, kan. Jadi selepas Jabir dan isterinya makan, tuan-tuan, maka diberi baki makanan tadi itu kepada orang lain, kan. Jadi ini pun mukjizat Nabi SAW. Makanan yang sedikit boleh jadi banyak, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi itu, Jabir ini merupakan seorang sahabat Nabi SAW yang banyak sekali melihat mukjizat Nabi SAW di hadapan mata beliau sendiri, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi itulah cerita berkenaan dengan Jabir bin Abdullah. Jadi yang akhirnya Jabir bin Abdullah meninggal dunia di Madinah pada tahun yang ke-77 Hijrah. Kan? Yang mana ketika itu beliau berusia 94 tahun. Meninggal pada tahun yang ke-77 Hijrah pada usia 94 tahun, kan. Nabi SAW meninggal wafat pada tahun 11 Hijrah. Jabir bin Abdullah wafat pada tahun 77 Hijrah. Dikatakan Jabir ini adalah merupakan sahabat Nabi SAW yang terakhir meninggal di Madinah. Lepas pada itu dah tak ada dah sahabat Nabi. Semuanya dah wafat, semuanya dah meninggal. Dan tinggal para tabi'in. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Pada akhir hayatnya, Jabir bin Abdullah telah buta dan jenazahnya telah disolatkan oleh Abban bin Uthman, iaitu ketua di Madinah pada waktu itu. Tambahan pula, beliau merupakan sahabat yang terakhir wafat dalam kalangan ahli yang menyertai perjanjian Al-Aqabah di Al-Madinah. Jadi selesai, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, cerita berkenaan dengan Jabir bin Abdullah. InsyaAllah pada kuliah yang akan datang kita akan huraikan maksud hadis yang ke-22 ini. Jadi mudah-mudahan kita dapat mengenali sahabat Nabi SAW yang bernama Jabir bin Abdullah, dan mudah-mudahan kita akan dapat mengambil pengajaran daripada kisah-kisah yang telah kita ceritakan sebentar tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik datangnya dari kelemahan diri saya sendiri. Kita tutup kuliah kita pada pagi ini dengan membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.